Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung pembelajaran Sains Tingkatan 3 KSSM bersama Cikgu Taufik Ibrahim, bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan. So hari ini kita akan sambung topik 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik bahagian 1. So disebabkan oleh subtopik 6.3 ni panjang, saya terpaksa bahagikan beberapa bahagian. So untuk bahagian 1 ada satu sahaja hasil pembelajaran, menerangkan fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dengan lakaran visual. So saya akan terangkan fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan ni menggunakan lakaran visual, iaitu gambar-gambar lah. Alright. So kita pergi kepada sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Yang pertama sekali, stesen jana kuasa, tempat di mana elektrik dijanakan. Selepas itu penghantaran melalui rangkaian grid nasional. Selepas itu akan pergi kepada pengguna-pengguna, iaitu kawasan industri berat, industri ringan, hospital, pejabat dan akhir sekali di rumah kita. So saya akan pergi satu persatu. Yang pertama sekali kita akan pergi ke stesen jana kuasa yang bersimbol A. Di stesen jana kuasa, elektrik dijanakan, menghasilkan arus ulang-alik berjumlah 11 kV ataupun 25 kV, dan selepas itu tenaga elektrik tersebut ataupun arus ulang-alik itu akan pergi ke stesen transformer injak naik yang kita belajar sebelum ni di 6.2. So transformer injak naik, voltan arus ulang-alik yang dialirkan dari stesen jana kuasa dinaikkan kepada 132 kV, 275 kV ataupun 500 kV. Kenapa arus ulang-alik 11 kV dan 25 kV di stesen jana kuasa perlu dinaikkan sehingga 132 kV, 275 kV ataupun 500 kV? Yang ini kita akan bincang selepas ini. Okey, seterusnya kita akan pergi ke rangkaian grid nasional yang bersimbol C. Okey, rangkaian grid nasional ialah rangkaian kabel penghantaran. Arus ulang-alik yang tinggi dialirkan melalui rangkaian grid nasional. So di sini tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa iaitu arus ulang-alik akan dihantar melalui kabel-kabel penghantaran. Kalau awak tengok rangkaian grid nasional ni berada di sekitar tepi-tepi lebuh raya, di sepanjang bandar-bandar, kan dia sangat panjang, sangat jauh. Okey, so persoalan tadi, kenapa arus ulang-alik dinaikkan daripada 11 kV ataupun 25 kV sehingga 132 kV, 275 kV ataupun 500 kV? Ini kerana RGN ataupun rangkaian grid nasional dia sangat panjang dan jauh, kadang-kadang memakan sehingga beratus kilometer. So bila panjang dan jauh, rintangan akan jadi tinggi. Jadi ini untuk mengatasi masalah susutan voltan ataupun kehilangan voltan. Kerana apa? Kerana tenaga elektrik akan ditukarkan kepada tenaga haba semasa proses penghantaran dalam kabel penghantaran di rangkaian grid nasional. Alright, so kita akan pergi kepada next. Okey, seterusnya daripada rangkaian grid nasional, arus ulang-alik tadi akan masuk ke pencawang masuk utama E1. Di penghujung rangkaian grid nasional, arus ulang-alik mengalir ke lapangan Swiss, bersimbol D, di pencawang masuk utama E1. Okey, so di lapangan Swiss ini membolehkan stesen jana kuasa dan grid tertentu ditutup untuk penyelenggaraan tanpa memotong bekalan elektrik kepada pengguna. Maknanya kalau ada maintenance, ada masalah, ada penyelenggaraan, di sini boleh ditutup grid tertentu supaya elektrik kepada kita atau pengguna tidak diganggu. Okey. So next, di sini juga ada stesen transformer injak turun. Okey, yang pertama sekali berada di pencawang masuk utama di E1 dan pencawang bahagian E2. Okey, ada transformer injak turun. Okey, fungsi transformer injak turun ni untuk voltan arus ulang-alik diturunkan secara beransur-ansur kepada nilai voltan yang berlainan mengikut keperluan pengguna. So, daripada 132 kV, 275 kV dan 500 kV daripada rangkaian grid nasional tadi, dia akan diturunkan kepada nilai voltan yang berlainan mengikut keperluan pengguna. Contohnya 33 kV untuk kawasan industri berat,
dan 11 kV untuk kawasan industri ringan. So untuk hospital, pejabat dan rumah pula, transformer injak turun akan menurunkan voltan sebanyak 33 kV tadi kepada 415 volt untuk hospital, pejabat 415 volt dan rumah 240 volt. So di sinilah kegunaan transformer injak turun, menurunkan nilai voltan. Alright. Jadi secara ringkasnya macam inilah pengaliran elektrik daripada stesen jana kuasa sehinggalah sampai ke rumah kita. Mula-mula sekali elektrik akan dijana di stesen jana kuasa sebanyak 11 kV dan 25 kV. Selepas itu arus ulang alik tersebut akan dialihkan ke stesen transformer injak naik untuk menaikkan voltan sehingga 132 kV, 275 kV dan 500 kV supaya tiada kehilangan ataupun susutan voltan sepanjang penghantaran di rangkaian grid nasional, kerana rangkaian grid nasional ini panjang dan jauh. So rintangan tinggi dia akan menukarkan elektrik kepada tenaga haba. So banyak hilang voltan. Sebab itulah transformer injak naik menaikkan voltan sehingga beratus-ratus kilovolt. Selepas itu tenaga elektrik tadi akan masuk ke pencawang masuk utama dan selepas itu akan pergi ke lapangan Swiss. Okey, selepas lapangan Swiss akan pergi ke stesen transformer injak turun untuk menurunkan arus ulang alik iaitu 132 kV, 275 kV ataupun 500 kV tadi kepada 33 kV. Dan 33 kV ni untuk kegunaan industri berat. Selepas itu akan masuk kepada pencawang bahagian. Selepas itu ke transformer lagi iaitu transformer injak turun untuk menurunkan kepada 11 kV untuk kegunaan industri ringan. Selepas itu masuk lagi pencawang bahagian dan selepas itu pergi lagi kepada transformer injak turun untuk kegunaan rumah iaitu 240 volt dan pejabat sekolah hospital untuk 415 volt. So macam ni lah sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik berlaku daripada stesen jana kuasa. Apabila elektrik dihasilkan, penghantaran melalui rangkaian grid nasional, pengagihan melalui lapangan Swiss, transformer, pencawang bahagian sehinggalah sampai ke rumah kita. Saya harap awak faham. Alright. So masuk kepada persoalan seterusnya, kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. Kalau awak tengok gambar rajah di sebelah kiri ini ialah menara pilon. Menara pilon ni ialah kabel-kabel penghantaran yang terdapat dalam rangkaian grid nasional. Menara pilon rangkaian grid nasional ialah talian penghantaran voltan dipasang. So voltan di sini sangat tinggi, 132 kV, 275 kV, 500 kV. Jadi apabila voltan tinggi, kekuatan medan elektromagnet yang terhasil pun sangat tinggi. Jadi beberapa pihak mempunyai pendapat yang berbeza dengan kajian yang ditemui. Pendapat setengah pihak mengatakan bahawa apabila medan elektromagnet tinggi, dia akan menjejaskan kesihatan manusia. Medan elektromagnet yang tinggi memberikan kesan buruk terhadap kesihatan manusia. Tapi dari kajian yang saya jumpa, saya baca, saya cari, kajian penyelidik mengatakan tiada kesimpulan yang konklusif yang boleh dibuat. Kerana apa? Kerana hasil penyelidikan tidak konsisten. Hasil dapatan apabila diulang tidak memberikan hasil yang sama. Contohnya, satu eksperimen ni dibuat, dia menjejaskan kesihatan manusia. Bila diulang lagi, tidak menjejaskan kesihatan manusia. Jadi tiada kesimpulan yang konkret dan konklusif daripada kajian-kajian penyelidik. Dan kajian itu disokong oleh kenyataan pegawai TMB sendiri yang mengatakan bahawa medan elektromagnet yang terhasil tidak terlalu tinggi dan dia tidak membahayakan manusia. Kenyataan WHO juga iaitu World Health Organization mengatakan bahawa jika bacaan medan elektromagnet melebihi 1000 mg, mg ni ialah unit bagi mengukur medan elektromagnet, baru ada kesan sampingan. Tetapi medan elektromagnet daripada pelon rangkaian grid nasional ni kurang daripada 1000 mg. Jadi tiada fakta, tiada bukti yang mengatakan bahawa medan elektromagnet yang terhasil daripada pilon rangkaian grid nasional boleh menjejaskan kesihatan manusia seperti kanser ataupun leukemia. Jadi sebab itulah di Malaysia kebanyakan bangunan-bangunan kediaman ada dibina berhampiran dengan rangkaian grid nasional ataupun pencawang-pencawang, ada di bawah, ada di tepi. Jadi sekarang ni tak ada isu lagi
manusia ataupun beberapa pihak yang mendapat penyakit-penyakit kanser ataupun kesihatan terjejas apabila berada berdekatan dengan pelong rangkaian Great National. Ini setakat yang saya cari dan bacalah. Awak boleh cari lagi. Okey. Jadi untuk uji pemahaman awak boleh pergi ke bawah, ada link soalan yang saya sediakan di Google Form. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe. Okey, jadi pembelajaran seterusnya 6.3 lagi, penghantaran dan pengagihan elektrik bahagian 2 pula. Yang ini kita akan bincang pula macam mana elektrik berlaku ataupun macam mana elektrik diagihkan dalam rumah kita pula. Okey, tadi kita dah cerita daripada stesen janakuasa sampai ke rumah. Sekarang ni kita nak belajar macam mana elektrik itu diagihkan dalam rumah kita pula. Yang ni kita akan belajar selepas ini. Jadi sebelah kiri tu untuk subscribe, sebelah kanan tu boleh tengok video-video yang sebelum ni. Jadi kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.